Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ni kita ada review filem tahun 1981. Filem yang cukup legend. Rasanya siapa yang pernah tonton filem ni mesti tahu, dan rasanya yang tak pernah tonton pun dah pernah dengar. Okey, filem yang aku masukkan ini ialah filem Ratu Ilmu Hitam. Filem yang dilakukan oleh pelakon filem horror di Indonesia, iaitu Suzana. Okey, aku tonton filem ni di Mubi dan ini ialah review aku lah. Okay, intro dulu. Baik, Suzana Ratu Ilmu Hitam ini ialah sebuah filem yang memang cukup legend, terbitan tahun 1981 dan pada tahun 2019 tak silap, filem ni pernah ada remake. Okey, aku sebenarnya tak pernah tengok pun versi remake. Okey, sebab so far aku tak tengok. Kalau ya illegal ni aku takkan tengok lah. Kalau nanti tunggu dia masuk Netflix ke, dia masuk Mubi ke, manakah kau layan. Okey, so aku berkesempatan untuk tonton filem Ratu Ilmu Hitam versi dulu punya, versi asal, versi 1981. Dan aku rasa ini ialah memang antara filem yang cukup legend, filem yang cukup mempunyai satu aura yang unik untuk era perfilman Indonesia pada tahun tersebut, pada era tahun 1980-an. Basic cerita ni, okay, story cerita ni berkisar pasal si Murni. Okay, Murni, lakonan Suzana ni, yang mana dituduh melakukan sihir terhadap Kohar. Kohar ni kira macam dulu ni dia pernah berkasihan lah, ataupun berkapal dengan si Kohar. Okay. Okey, jadi si Murni ni dibuang ke dalam gaung. Okey, dibuang ke dalam gaung oleh Kohar ni lah. Sebenarnya adalah lepas tu, dan kebetulan ketika di dalam gaung tu disambut oleh seorang bomo hitam, bomo ilmu hitam. Jadi bomo ilmu hitam ni ajar si Murni ni untuk revenge terhadap kampung dia, dan menggunakan kuasa atau ilmu hitam yang diajar tu untuk ni lah, santet semua orang-orang yang pernah buat dendam dekat dia. Okay, so the story is that bila aku tengok filem ni, okay, aku macam kagum jugalah dengan aspek visual. Okay, aku cakap nanti visual tu. Aku nak cakap pasal dia punya cerita dulu. Aku ingat at first filem ni macam just cerita love story apa semua tu, tapi rupa-rupanya filem ni lebih daripada tu. At first half of the movie kita akan tengok cerita pasal dendam si Murni dengan Kohar. Okay, itu adalah benda yang memang kita expect lah dalam filem ni, sebab itu adalah dia punya point penceritaan filem ni. Tapi di pertengahan filem, rupa-rupanya filem ni tidaklah nak bercakap pasal revenge sangat pun. Ia lebih kepada satu message, ataupun satu, orang kata, message tentang macam mana seseorang itu, satu kampung itu meninggalkan agama. Bila aku tengok pasal ada satu watak ni yang kemudiannya menjadi watak penting di akhir filem, ada twist. Okay, dia datang ke kampung ni dan dia dapat sedar yang rupa-rupanya orang kampung ni dah lama tinggal agama, dia dah lama tak semayang. Tapi bila cakap pasal ilmu hitam takut, tapi bila takut tak nak semayang, tak nak ingat Tuhan. So benda-benda macam ni ialah kritikan masyarakat yang aku rasa macam, wait, ada dalam filem ni macam ni. Okay, and that's why aku perasan yang filem ni ialah satu filem yang cukup evergreen dan segar sampai sekarang. Sebab message itu dalam filem Indonesia memang sangat-sangat jarang ada. Dan Ratu Ilmu Hitam ini, instead of just giving macam satu hiburan bersifat horror, bersifat gore, bersifat violence, sebab dia ada babak-babak ngeri, pada masa yang sama dia cukup menjadikan filem ni sebagai filem Islamik. So benda tu yang menjadikan filem ni agak best dan menarik pada aku. Cuma bila aku rasa bila filem ni bercampur dengan message Islamik, message ataupun kita ada elemen-elemen horror, tapi kemudiannya ada juga elemen-elemen seksual yang di 2-3 tempat, yang pada aku kalau kita tengok versi-versi lain mungkin akan dipotong, tapi yang versi aku tengok dekat movie ni tidak ada potongan. Dan aku memang tak expect yang babak dia macam tu, dan ada, kan aku rasa macam agak pelik sikit lah. Tapi bila kita bercakap pasal
sinema Indonesia di era tahun tu, memang cara pembikinan dia macam tu. Memang dia terkenal dengan tarikan babak-babak yang seksual, tapi message dia tu agak bagus. Cuma bila dicampur dengan benda-benda yang macam ni, aku rasa macam agak-agak pelik sikit lah. Tapi benda tu kita boleh abaikan sebab aku rasa the whole plot is very good untuk sebuah filem legend tahun 1981. Bila kita bercakap pasal visual, aku juga agak terkejut. Aku tak tahulah sama ada aku tengok ni adalah versi restorasi digital atau versi yang memang diorang dah clearkan semua balik. Sebab visual ni memang nampak cantik walaupun filem tu tahun 1981. Tapi kalau cakap pasal effects, filem ni memang cukup-cukup bagus. Ini antara filem yang pada aku menjadi benchmark kepada seni efek, orang kata bukan efek visual komputer, efek yang praktikal dalam sinema filem Indonesia lah. Sebab dalam filem ni kita tidak ada penggunaan CGI pada tahun 1981, memang tak ada. Tapi macam mana dia orang buat babak-babak ngeri seperti kepala meletup, kepala tercabut, menggunakan teknik-teknik kamera, apa semua tu, wow, aku memang cukup kagum, memang cukup menarik lah. Aku benda tu aku cukup suka, macam aku tak expect yang macam ni tau benda tu. Babak yang paling aku suka sekali ialah scene di mana Kohar tu, spoiler, scenes di mana Kohar tu cabut kepala. Waktu tu macam wow, that is the best pada aku, the most macam gore scenes dekat dalam Ratu Ilmu Hitam, dan ianya berjaya dibikin tanpa menggunakan special effects. Semua tu ialah practical effects dan juga angle camera. Dan benda tu memang cukup-cukup unik dan cukup-cukup aku suka. Walaupun ending dia memang sangat rushing, dan itu benda-benda biasa lah, sebab filem-filem P.Ramlee pun memang macam tu. Sebab ending filem dulu dia tidak ada prolog, tak ada epilog, tak ada. Mula-mula tu terus cerita. So same goes to Ratu Ilmu Hitam kan. Jadi pada aku memang siapa yang nak mengenali sinema Indonesia, yang memang nak layan macam mana uniknya filem-filem seram Indonesia, aku rasa filem Ratu Ilmu Hitam ni adalah sesuatu yang cukup-cukup aku cadangkan lah. Dan aku tak tahu untuk filem yang baru ni macam mana, tapi filem yang 1981 ni pun adalah cukup simple dan mudah. Cuma aku rasa bila babak-babak yang ada 2-3 babak-babak yang agak kurang senang tu, pandai-pandai lah sikit kan. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Ratu Ilmu Hitam. Tak tahu filem ni ada ke tak lagi di Mubi, sebab aku layan filem ni di Mubi. Waktu aku layan ni pun dia dah nak leaving dah kot rasanya. Kalau tak ada lagi boleh cari dekat YouTube kan, dekat mana-mana yang sesuai. Okay, terima kasih kerana menonton video aku ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.